Okay, so cikgu pergi balik dekat Excel ni tadi. Okay ya, muka surat 66 buku database soalan 6. Okay, yang ini cikgu dah bagi tahu, awak tengok dulu soalan ini dan cuba buat. Ada yang tak dah tunjuk dekat cikgu tu dia buat. Macam Laila dia ada PM cikgu tanya betul tak dia buat ni. Okey, bagus Laila. Yang lain cikgu tak tahulah sebab tak tanya dekat cikgu kan. Okey. Walaupun ada salah, tapi itu adalah proses belajar. Sebab tu cikgu suruh awak try dulu. Sebab bila kita belajar daripada salah ni kita mudah ingat. Lain kali kita tak akan buat lagi. Okey. Jadi hari ni siapa yang dah buat, lagi dia cepatlah sebab dia dah terbiasa. Hari tu dah pernah tulis kan. So kali ni dia gunakan komputer untuk menaip ya. Okey, awak yang perisian yang cikgu gunakan ni nama dia Microsoft Excel ya. Lupa cikgu nak bagi tahu. Okey, nama dia Microsoft Excel. Biasanya, okey, kalau awak gunakan komputer biasa, laptop ke, desktop ke ataupun yang tablet PC ke, okey. Dia akan datang bersama dengan Microsoft Office lah. Awak install Microsoft Office yang ada Word tu, okey. Dia akan ada Excel, dia akan ada PowerPoint. So perisian ni nama dia ialah perisian Excel, okey. Dan dia dah siap dengan lajur dan baris ni. Jadi senang kita nak gunakan sebab bila kita nak buat penormalan kita akan gunakan table macam ni kan. Okey. Kita akan gunakan table ni yang ada dekat sini. Okey. Jadi lebih mudah kalau kita gunakan Excel. Okey, cikgu sebenarnya nak buat PBD tu nak gunakan apa yang kita guna sebelum ni, Classkick tu kan. Tapi bila dekat Classkick tu dia tak ada kemudahan nak bina table macam ini. Lepas tu kita nak kena masukkan satu-satu teks dekat dalam tu. Okey, sebab tu cikgu gunakan template ni. Bila awak download template ni awak boleh gunakan. Okey, nanti bila awak dah siap buat jawapan dia, awak nak hantar balik dekat dalam GC tu. Okey, supaya dia tak lari jawapan tu mengikut version masing-masing. Okey, cikgu nak awak PDF-kan dahulu dan hantar yang dalam bentuk PDF. Lepas ni nanti cikgu tunjuk ya. Okey, so kita berada pada muka surat 66 latihan 6. Iaitu tukarkan jadual berikut. Okey, cikgu zoom dulu dekat soalan ni. Okey, ni. Nampak ya? Tukarkan jadual berikut kepada 1NF, 2NF, 3NF. Bermaksud, okey, jadual sewaan yang ada pada soalan 6 ini dia dalam keadaan kosong NF ya, ataupun UNF, unnormalized form. Okey, macam mana kita tahu dia berada dalam keadaan kosong NF ataupun UNF? Siapa boleh bagi jawapan? Ingat lagi tak hari tu yang cikgu ajar tu? Ingat lagi tak? Okey, cikgu ada sebut kalau kosong NF dia ada apa? Kumpulan apa? Ingat lagi tak? Boleh bagi respon? Kumpulan berulang. Kumpulan berulang. Siapalah suara tu halusnya? Cikgu tak dengar lah. Ke sebab cikgu punya ni tak kuat? Rasa dah kuat dah ni. Kumpulan berulang. Betul siapa jawab tadi tu? Bagus. Okey. Oh, memang cikgu punya slow. Okey ya, kumpulan berulang. Mana satu kumpulan berulang dekat sini? Okey. Dah terdot pula dah. Kumpulan berulang. Kejap. Cikgu letak. Okey. Kumpulan berulang adalah yang ini ya. Nampak tu. Ahmad tu dia 2 kali. Okey, patut dia satu sel hanya satu data saja. Tapi dekat sini ada 2 data. Okey? 2 baris data. Untuk Lina pula ada 3 baris data. Okey? Ni. Yang ini pula nombor rumah, nampak tu?
pada satu sel sampai 2. Harga sewa pun sama. Okey, ID pemilik pun sama. Nama pemilik pun sama. Yang lain pun samalah. Okey, nampak? Semuanya adalah kumpulan berulang. Okey. Jadi kumpulan berulang ni, okey, dia berada dalam kosong NF. Kita nak hapuskan dia, kita nak jadikan dia satu NF ya. Mak siapa yang kuat tu? Okey, macam mana cara kita nak jadikan dia satu NF? Ni kat sini kalau kita tengok data ni, okey, kejap cikgu padam dulu yang ni, yang berulang-ulang ni. Sebab awak dah nampak kan? Okey. Jadi yang manakah dia? Kita nak tukarkan kepada satu NF, kita kena jadikan dia dalam bentuk atomik, iaitu satu data untuk setiap sel ni ya. Okay. Maksudnya dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kita ada 5 baris nak transfer kepada satu NF. Okay. So cikgu kecilkan supaya nampak dua-dua bahagian. Jadi dekat sini nampak tak ni? Nama data ni, nama dia adalah sewaan. Nama entiti dia adalah sewaan. Nama jadual ataupun entiti ini adalah sewaan. So kita pun bawa pergi dekat sini. Bawa salin saja. Okay, so nama dia ialah ya. Oh, dia masih lagi dekat draw. Dia lambat. Okay. So dekat sini nama dia ialah sewaan. Okay. Awak typekan ataupun tulis dekat buku sama dengan cikgu tu kan. Muka surat 67 sekarang. Okay. So macam mana kita nak transfer tadi yang 5 baris tu. Okay. Kita pun masukkanlah sini ialah ID client. ID client. Okay. Yang kedua, kita jangan terus masuk nama klien. Okay. Kita tengok dulu yang berpotensi untuk jadi apa? Jadi kunci prima. Sebab dekat satu NF kita mesti pilih atribut kunci, iaitu atribut yang kita nak jadikan kunci prima. Kalau dekat sini kita tengok ID klien, nombor rumah ni, okay, dia apa? Dia berpotensi menjadi kunci prima. So, kita letak nombor rumah ni dekat sebelah. Dekat lajur yang kedua. Okay, ada sebab kenapa cikgu letak dia sebelah menyebelah ya. So, nombor. Cikgu salah ni. Type ID client. Kita kena ikut dekat tu ya. So, L dia huruf kecil. Yang kedua ialah no rumah. Okay. Yang ketiga ialah, okay, kalau yang ini dia terkeluar, kita boleh besarkan. Okay. Lepas tu yang ketiga ialah, barulah kita masukkan ikut dia punya ni. Nama klien. So bila kita transfer, sekejap ya. Bila kita transfer ke satu NF, mula-mula, okay, kita letak dulu nombor 1. Yang ni yang pertama. Okay, lepas tu yang ni yang kedua kita letak lajur dia. Lepas tu yang ni ketiga. Okay, lepas tu yang ni yang keempat. Yang ni yang kelima. Yang ni yang keenam. Okay, yang ni yang ketujuh. Yang ni yang ke-8. Okay. Ataupun kita nak letak sebelah-sebelah ni pun boleh. Lagi senang dia nak tu. Tapi tak apa, kita ikut je yang ni ya. So kita dah letak nombor rumah. Yang ketiga kita letak nama klien. Okay. Lepas tu yang keempat kita letak harga sewa. Okay. Yang kelima kita letak, yang kelima mana? Ni. ID pemilik.
Kenapa cikgu tak pilih ID pemilik ini letak dekat yang ketiga? Sebab ID pemilik ini, okey, dia bergantung kepada nombor rumah. Okey? So pemilik dia ni ID pemilik ni rumah yang mana? Dia memiliki rumah yang mana? Jadi dia tak boleh berdiri sendiri ID pemilik ni. Okey, dia berbeza daripada ID klien dengan nombor rumah. Okey? Disebabkan dia bergantung juga dengan atribut lain, jadi cikgu tak pilih dia sebagai kunci prima. So kita cuma letakkan saja ID pemilik yang kelima, lepas tu yang keenam nama pemilik, lepas tu yang ketujuh apa yang ni? Tarikh mula. Tengok kat sini tips. Tukar nama medan, tarikh mula dan tarikh akhir kepada T mula dan T akhir. So kita T mula, yang ini pula T akhir. Okey. Yang mana yang tak nampak tu, okey, pergi dekat belah atas, nampak tak dia akan keluar anak panah warna hitam tu. Klik, tarik ke kanan sikit. Sampai dia boleh nampak. Ni pun sama. Tarik ke kanan sikit bagi dia nampak. Okey, yang mana lagi tak nampak? Okey. Okey. So bahagian atas ni kita dah letak kepala dia. Letak kepala dia kita boleh letak warna lah. Nak letak warna apa? Kuning. Okey, boleh letak warna kuning. Okey, sekarang kita dah masukkan kepala dia, kita pun nak masukkan isi dalam dia. Pertama sekali tengok sini ya, ID klien. So ID klien kita ada Ahmad. Okey, kita ada Ahmad. Sorry, C56. C56. Okey, C56. Lepas tu nombor rumah dia. Nombor rumah. Yang pertama P043. Ataupun kita boleh, kita dah tahu ni dia 2 kali. So kita boleh copy je. Copy, pastekan ke sini. Dia ada cara lain lagi nak mudah copy. Tapi nanti sekarang dia akan tukar pula yang belakang ni ya. Okey, lepas tu nombor rumah. Okey, nombor rumah P043. So P043. Satu lagi ialah P165. P165. 65. Okey, nama klien tadi ialah Ahmad. So Ahmad. Okey, Ahmad. Yang ini kalau kita nak copy senang aja. Pergi dekat hujung dia. Nampak tak ada anak panah kecil tu? Okey, ada anak panah, nampak tak cikgu punya ni? Tak nampak ya kat sini. Okey, tengok dekat sini. Kejap. Cikgu besarkan bahagian ni bagi awak nampak ya. Okey, kejap. Nanti kita patah balik ke tadi. Okey, bila cikgu nak copy ni, cikgu nak guna cara senang. Sekejap ya. Cikgu pergi kat hujung ni, nampak tak? Okey, selain daripada kita copy paste tadi, kita pergi kat hujung ni, kita tarik je ke bawah. Nampak tu dia copy Ahmad dah. Okey? Okey, sekarang ni cikgu patah balik ya sebab kita nak tengok sebelah. Kita nak tengok data kat sebelah ni. Okey, lepas tu harga sewa. Tengok sini lah. 350 yang pertama, 450. 350, 450. Okey, lepas tu ID pemilik W40, W40. Sorry, ini huruf besar. Satu ni pula W93, W93. Okey, nama pemilik Saleh. Yang kedua pula, yang ini ialah Kamal. Okey, lepas tu tarikh mula 1 hari bulan 7 2016, 17 16. Okey, yang ini pula. Ni kalau dia tukar tak apa, tak ada masalah, biar je. Yang ini dia sebab setting tu dia ikut kita punya apa tu, cara kita pilih ni ya. Cara kita pilih apa nama ni? Tarikh pada komputer kita. Dia akan ikut kat sini. Okey, lepas tu
tarikh akhir ialah 31 hari bulan 8. 1 hari bulan 8, 2017. Okey. Yang ni pula 1 hari bulan 9, 16, 15. Ni yang kedua. Sampai 1 hari bulan 9, 17. 1, 9, 17. Okey. Dia biasanya yang pertama ni je yang leceh sikit. Semua ni kita kena ambil dulu daripada sebelah ya. Okey, lepas tu ni Ahmad dah settle. Yang kedua ialah Lina. Lina 3 kali. So kita pun copy 3 kali ya. C76. C huruf besar C76. Okey. Ambil kat sini copy. Belah atas tu ya, copy. Lepas tu highlightkan 2 bawah tu dan kita pastekan. Okey. Kalau tengok dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 je data kita. 1, 2, 3, 4, 5. So yang bawah tu biarkan. Nanti kita akan gunakan ruang ni nanti untuk label lah ya. Okey, nombor rumah yang Lina sewa ialah P043 362 165. P043. Okey, lepas tu P362 362. Okey, lepas tu P165. P165. Okey. Namanya ialah Lina. Lina. Okey, so Lina kita copy 3 ni. Lina dah. Okey, lepas tu harga sewa 350, 375, 450. Ni tadi dah kita tinggal copy lah. Copy kat sini 350 paste. Yang ni 450 copy bawa ke bawah. Kita paste. Lepas tu yang tengah je tak ada lagi kan kita nak copy. Jadi kita type lah 375. Okey, lepas tu W40, W93, W93. Okey, W40 dia sama macam kat atas kan. So kita copy yang ni. Copy 2. W40, W93. 2 je lah. 2 yang kita boleh copy ya. Lepas tu kita pastekan. W40, W93. Tapi yang bawah ni pula W93 juga kan. Kalau kita tarik dia jadi W94. Tak maulah. So kita copy sini. Copy, kita paste. Okey. Namanya W40 tu ialah Saleh. Kamal. So kita copy. Copy sini. Pastekan. Lepas tu yang bawah ni Kamal ni kita boleh tarik je. Kat hujung tu tarik ke bawah. So dia akan keluar Kamal. Sebenarnya Excel ni dia sangat senang nak gunakan ya. Okey, tengok pula tarikh. Tarikh kita rujuk kat mana? Yang ni ya. Tarikh mula, tarikh akhir. 1 hari bulan 9 2014. 1914. Okey, sehingga 10/6/16. 10/6/16. Okey, ni pula tengok sini 10/10/15. 10/10/15. Okey, hingga bila? 1 hari bulan 12. 1/12/2016. Okay, last. 1 hari bulan 11. 1/11 tahun 2016. Lepas tu hingga dia sewa rumah tu hingga 10 hari bulan 8 2017. Okey. So 1NF kita dah siap. Nampak tak? Okey, jadual kita telah pun atomik. Maksudnya satu sel ni hanya satu data sahaja. Okey, jadual telah atomik. Okey, so kita tulis dekat sini. Okey, kenapa kita kena tulis? Supaya kita tak lupa bahawa ini adalah ciri-ciri 1NF. Nanti bila nak buat kerja khusus pun memang akan kena berikan justifikasi. Jadual telah berada pada penormalan
1NF. Pada peringkat penormalan 1ml. Kita boleh, sebab tu cikgu sediakan ruang kat sini. Okey, jadi kita sebut kat sini. Okey, jadual telah berada dalam keadaan atomik. Atomik tu maksudnya satu, satu sel, satu data sahaja. Okey, ciri yang kedua. Ciri yang kedua tentang 1NF, dia mestilah kunci primer telah ditentukan. Jadi tapi dekat sini macam mana kita nak tunjukkan bahawa dia kunci primer? Sebab tu kita kena gariskan ID klien dengan nombor rumah ni. Kalau dekat Excel ni macam mana kita nak gariskan? Highlightkan pada perkataan tu. Lepas tu kita tekan underline yang belah atas tu. Okey, dekat font kita tekan underline. So dia pun akan bergaris. Okey, sama juga dengan nombor rumah. Tekan underline juga dan dia pun akan bergaris. Okey, mudah ya. Kalau awak tak nampak warna hitam garisan dia, okey. Warna hitam garisan ni tak nampak ya. Sekejap, kita boleh tukar tulisan kepada warna apa nak bagi nampak. Tu nampak kan? Sebab dia punya kotak tu warna hitam. So kita tukar jadi warna biru lah. Biru yang ni. Biru yang mana? Yang ni. So biru. Okey. Nampak tu dia punya kunci primer telah pun ditentukan. Maksudnya kita dah garis, dah pilih. Okey, lagi apa ciri-ciri dia? Okey. Ciri-ciri dia ialah terdapat kebergantungan fungsi separa lah. Maka jadual perlu dinormalkan ke peringkat 2NF. Okey. Tapi mana dia kebergantungan fungsi separa dia? Kita kena tunjuk dekat sini lah supaya senang kita nak bawa kepada 2NF. Kita kena ingat daripada 1NF, kenapa kita buat 2NF? Sebab kita nak hapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey, mula-mula kita labelkan dulu. Jadi dua baris yang ada ni. Okey, cikgu buangkan dulu dia punya kotak. Kotak dia tu. Okey, cikgu gunakan ini no border. Cuma yang bahagian atas ni saja. Hilang dia punya kotak belah bawah, garis bawah kan. So cikgu letak balik gunakan bottom border. So dia dah ada. Jadi bahagian sini dia kosong dah kan. Kita boleh buat label. Okey, macam mana kita nak labelkan? Mula-mula sekali kita tengok ya. Okey. Tarikh mula dan tarikh akhir ni, okey, adalah tarikh bagi orang yang pinjam untuk rumah yang disewa. Jadi kita kena tahu siapa yang pinjam rumah mana yang dia nak sewa. Disebabkan itu, tarikh mula dan tarikh akhir dia bergantung sepenuhnya kepada ID klien dan nombor rumah. Kedua-dua kunci primer ni ataupun kita sebut kalau gabungan kunci primer tu kita sebut kunci komposit ya. So dua ni adalah kunci komposit. Jadi kita pun boleh lukiskan, cikgu guna warna biru lah. Tengok dulu warna biru, okey yang paling kecil. So dua ini, kedua-duanya macam ni kan. Awak lukis elok-elok lah ya. Macam ni. Lepas tu, tarikh mula dan tarikh akhir, kita boleh buat dia macam gini. Okey, kita sambungkan dia. Nampak tak tu dia bersambung dua-dua tu kan? Okey. Okey. So maksudnya dekat sini berlaku apa? Cikgu akan label dia sikit aja. Sekejap. Gunakan ni lah. Kat sini ialah kebergantungan fungsi
sepenuh. Sepenuh cikgu buat P lah. Sepenuh ya. Okey. Kemudian kita nak tengok pula kebergantungan fungsi separa. Disebabkan ada dua kunci prima. Jadi tipsnya ialah mesti terdapat dua kebergantungan fungsi separa. Sebab apa? Sebab ada atribut yang bergantung kepada ID klien sahaja dan ada atribut yang bergantung kepada nombor rumah sahaja. Sebab itu kalau ada dua kunci prima maksudnya ada dua kebergantungan fungsi separa. Okey, mula-mula kita tengok ID klien. ID klien ini dia menceritakan tentang klien lah ataupun orang yang menyewa. Jadi orang yang menyewanya, inilah dia nama dia. Okey, nama. Okey, nama. Lepas tu ada tak lagi? Harga sewa tu dah rumah dah kan? Tak ada, nama je. Kan? Nama sahaja. Termasuk juga dengan tarikh mula dan tarikh akhir. Okey, yang ini tadi. Okey, dia bergantung juga kepada ni tarikh mula dan tarikh akhir. Okey. So, tiga ni dia bergantung kepada ID klien sahaja. Jadi yang ini kita sebut nama dia ialah kebergantungan fungsi separa satu ya. Okey. Iaitu klien, nama klien, tengok ni anak panah dia. Okey. Lepas dan juga tarikh mula, tarikh akhir. Okey. Lepas tu kita tengok, tapi disebabkan tarikh mula dan tarikh akhir ni dia dah bergantung kepada kedua-dua dia, kita dah tak payah nak tunjuk kat sini ya. Sekejap cikgu buang, nanti korang keliru pula. Mana? Yang ni cikgu buang lah. Okey. Jadi cikgu tunjuk yang ni saja ya. Nama klien. Okey. Okey, satu lagi kebergantungan. Cikgu guna warna lain pula lah. Warna merah. Merah ni dot dia besar mana? Okey, paling kecil ya. So, kebergantungan yang kedua ialah yang bergantung pada nombor rumah. Iaitu harga sewa. Kalau kita susah belah bawah dah penuh, kita buat belah atas. Harga sewa. Nama pemilik, ID pemilik dan nama pemilik rumah tu. Okey, semuanya dia bergantung kepada nombor rumah. Okey, jadi yang ini kita panggil kebergantungan fungsi separa dua. Okey, pada satu NF juga kita boleh nampak kebergantungan fungsi transitif. Tapi tak apa, kita biarkan dulu sebab okey, kita nak buat bila kita nak bawa daripada satu NF ke dua NF, kita punya objektif hanyalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa sahaja. So biarkan dulu kebergantungan fungsi transitif. Okey, jadi macam mana kita nak bawa daripada satu NF ke dua NF ini? Daripada sini kita dapat tahu bahawa kita ada satu kebergantungan fungsi sepenuh dan dua kebergantungan fungsi separa. Ini bermakna pada 2NF jadual kita daripada 1 akan menjadi 3. So pertama sekali kita ambil kebergantungan fungsi sepenuh ni tadi. Okey. Kebergantungan fungsi sepenuh. Kita bawa ke sini. Sekejap ya. Okey, mana tadi? Dia ialah ID klien, nombor rumah, tarikh mula, tarikh akhir. So kat sini kita pun letak yang ni lah ID klien, nombor rumah, kita copy. Okey, bawa ke sini kedua ni. Kita pastekan. Lepas tu tarikh mula, tarikh akhir. Kita copy, kita pastekan dekat dua ni. Yang guna buku awak salin ya.
Okey. Jadi ID klien, nombor rumah, tarikh mula, tarikh akhir ni kita bagi nama dia sewaan ya. Sewa atau sewaan. Okey. Lepas tu kita pun ambil maklumat tadi. ID klien. ID klien. Dengan nombor rumah. Isi dia kita copy. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita paste. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. Lepas tu tarikh mula, tarikh akhir pun kita ambil daripada atas ni. Kita copy. Kita bawa pergi kat sebelah ni. Highlightkan 5 ni. Dan kita tekan paste. Okey, nampak tak? Daripada atas ni cikgu bawa ke bawah. Hanya guna copy paste saja. Tak payah nak type dah balik ya. Okey. Jadi yang bawah ni memang tak adalah sebab kita cuma ada 3 sahaja kan. Ada 5 sahaja. Tak apa, biarkan je yang bawah ni kosong. Okey, so kita settle yang sepenuh. Kita dah jadikan dia satu jadual di mana ID klien dan nombor rumah adalah kunci prima dia. Okey, so sekarang ni kita ambil kunci kebergantungan fungsi separa satu. Okey, iaitu kebergantungan fungsi separa satu ialah ID klien dengan nama klien. So kita ambil ID klien ni, keseluruhan dia, copy semua saja dulu. Nanti cikgu tunjukkan bahawa kita ada perkara yang kita kena buang. So copy, bawa pergi ke sebelah ni. Satu, kita pastekan. Dia ada 5 kan, so kita paste. Okey, lepas tu satu lagi ialah nama klien. So kita copy semua satu lajur ni. Kita copy. Kita bawa ke sebelah. Kita pastekan. Okey. Yang ni kurang besar. Okey, kita besarkan dia. Okey, yang ini adalah okey, yang ini cikgu ambil daripada kebergantungan fungsi separa satu. Mana dia? Iaitu ni tadi ID klien dengan nama klien. So kita bawa kat sini. Jadi kita bagi nama apa ni? Kalau ada ID klien dengan nama klien. Yang sesuai jadual ini kita bagi nama klien lah. Okey? Sebab dia cerita tentang klien. Tapi kalau awak nampak kat sini, ada apa? Ada pengulangan data C56 Ahmad. Sini ada C56 Ahmad. Lina pula ada 3. Kita dah tak perlu lagi pengulangan data sebab dia cerita orang yang sama. So kita buang. Yang ni kita delete. Okey. Yang 2 lagi ni pun kita delete. Okey. So yang 2 ni kita naikkan atas. Kita highlightkan 2 ni. Kita tekan cut. Okey, kita pergi dekat atas dia, kita tekan paste. Okey, so dia pun dah naik lah. Jadi jadual kita yang bawah ni tak ada kan? So kita tekan apa? Kita kosongkan dia punya tu. No border, tak ada pakai dah. 2 ni aja. Okey. Kenapa pula cikgu tak betulkan yang ini? Sedangkan dia pun berulang juga. Tapi yang ini cikgu betulkan. Awak kena ingat yang ini adalah jadual sewaan di mana dia punya kunci primanya ada 2. Okey, bila ada 2, kita kena tengok gabungan dia. C56P043 berbeza dengan C56P163. Bila gabungan tu dia dah menjadi unik. C76P043 berbeza dengan C76P362, C76P165 berbeza. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya klien yang sama ni Ahmad, dia menyewa 2 biji rumah. Manakala Lina pula, ni Lina, dia menyewa 3 biji rumah. Okey, ni pada masa yang berbeza ya. Okey, nampak kenapa kat sini cikgu tak buang? Okey, tapi kat sini cikgu buang. Okey, sebab dekat sini tadi kita cerita tentang klien yang sama. Jadi hanya ada satu klien ID saja. ID klien ni satu saja.
Jadi nampak tak kat sini kita telah hapuskan kumpulan berulang tadi. Dah tak ada dah. Kelewahan data dah tak ada dekat jadual klien. Okey. Kita tak settle lagi sebab tadi kita baru kebergantungan fungsi separuh 1. Kebergantungan fungsi separuh 2 pula. Yang ni ya. Nombor rumah, harga sewa, ID pemilik, nama pemilik. Kita bawa ni 1, 2, 3, 4. Kita bawa ke sini. Okey. So, nombor rumah. Okey, cikgu copy nombor rumah ni ya. Nampak tak ni anak panah yang kita buat tu kan? So, kita copy nombor rumah semualah. Hampir bawah lah. Copy sekali arung. Copy. Bawa pergi ke jadual yang belah bawah ni. Okey, sekejap cikgu kecilkan biar nampak semua sekali. Nak copy ke, nak apa ke. Okey, boleh nampak kan? Sebab dia dah ke bawah. Okey. Jadi cikgu copy nombor rumah, cikgu bawa letak kat sini. Paste. Okey. Besarkan. Okey, lepas tu yang kedua ialah tengok anak panah lagi, harga sewa. Okey, harga sewa. Cikgu copy semua satu medan ni semua. Okey, cikgu bawa ke sebelah bawah tu 2NF. Okey, lepas tu yang ketiga ialah ID pemilik. Copy, bawa pergi ke sini, pastekan. Okey, satu lagi ialah nama pemilik. Copy, bawa pergi ke sini. Okey, kita pastekan. Okey. So tengok ya. Nombor rumah. Okey. Lepas tu nama harga sewa rumah tersebut. Lepas tu ID pemilik, lepas tu nama pemilik ya. Ada tak yang tertinggal? Tak ada kan? So, yang ini kita tak perlukan dia. Okey, kita tak perlukan dia, jadi kita buang dia. Okey, yang kat tepi ni kita bagi dia garis. Gitu. Nampak? Kejap ya. Bila macam gini, cikgu nak kena tambah ni. Tak apa, nanti cikgu buat dekat tempat lain. Okey, jadi yang ini ialah nombor rumah, harga bagi sewa untuk rumah tersebut. Okey, ID pemilik rumah tersebut dan siapa pemilik dia, nama pemilik. Jadi kita boleh katakan dia cerita pasal rumah saja kan, rumah yang sewa tu. Rumah yang disewa. So, kita bagi dia nama tabel ni ialah tabel rumah. Okey, nampak? Daripada satu tabel sewa, okey, kita telah spot ada satu kebergantungan fungsi sepenuh, dua kebergantungan fungsi separa. Bila kita pergi ke 2NF, dia jadi 3 jadual. Okey. So, apakah ciri-ciri jadual ni? Ciri-ciri bahawa dia telah berada dalam 2NF. Ciri-ciri dia ialah, okey, kita boleh sebut macam ni ya, jadual telah berada dalam bentuk penormalan 2NF. Okey. Kenapa kita katakan dia telah 2NF? Dia ada. Okey, sekejap. Cuba kita tengok. Ni P043. Ni nampak tak ni? Saleh, cikgu highlightkan dulu ya. Cikgu highlightkan dengan warna grey sekejap. Okey, P043 dengan P043 ni Saleh. Ni sama kan? Maklumat ni sama. Okey, maklumat ni sama maksudnya dia berulang. So, kita delete satu. Okey, P165405450W93 Kamal. Ni pun sama. So, kita delete satu. Dia cerita tentang rumah. Jadi, kena cerita satu saja bagi setiap rumah. Okey, P362 memang ada satu. So, kita naikkan, tekan cut, kita naikkan ke atas. Paste ya. Kita naikkan ke atas macam ni.
Yang ini kita putihkan balik lah. Putihkan balik. Okey. Jadi nampak dekat sini bahawa sudah tidak ada apa? Tiada kelewahan data dah. Tiada kelewahan data. Okey, apa dia kelewahan data? Data redundancy ataupun pengulangan data. Yang ni dia dah keluar dah. Okey. Lepas tu yang ini cikgu highlightkan balik bagi nampak. Okey. Okey. So dia dah tak ada kelewahan data. Tetapi pada peringkat 2NF ni terdapat kebergantungan fungsi transitif. Okey, maka jadual perlu dinormalkan ke peringkat 3NF. Okey, 3NF. Okey. Sekejap, cikgu besarkan balik. Halus sangat Hilang dah? Redo. Hilang dah tadi. Sekejap ya. Ya, cikgu tekan escape dia hilang. Sekejap cikgu nak besarkan. Okey. Jadual. Tetapi terdapat kebergantungan fungsi transitif. Maka jadual perlu dinormalkan ke peringkat 3NF. Okey, mana dianya yang transitif dia? Cuba tengok dekat sini. Sewaan, ada transitif tak? Tarikh mula, tarikh akhir kedua-duanya bergantung kepada ID klien dengan nombor rumah. Kalau tak ada salah satu, kita tak tahu ni tarikh mula siapa ataupun rumah mana. Okey, jadi dia telah sepenuh. Berlaku kebergantungan fungsi sepenuh kat sini, kita dah tak payah kacau. Okey, ID klien. Hanya ada nama klien dan nama klien bergantung sepenuhnya kepada ID klien. Okey, so kita katakan dekat jadual klien pun telah berlaku kebergantungan fungsi sepenuh. Okey, tak ada kebergantungan fungsi lain. Jadi tengok pula yang rumah. Okey, harga sewa bergantung kepada nombor rumah. ID pemilik, okey, bergantung kepada nombor rumah juga. Maksudnya rumah ni dimiliki oleh siapa. Tetapi nama pemilik, okey, nama pemilik ni dia bergantung kepada ID pemilik. Kalau kita tengok kat sini, okey, so cikgu keluarkan draw, hilang dah draw. Okey. ID. Okey. Tak mahu pula dia nak draw ya. Hijau boleh. Okey, ID. Nama pemilik dia bergantung kepada ID pemilik. Sedangkan ID pemilik bergantung kepada nombor rumah. Jadi kita katakan dekat sini telah berlaku kebergantungan fungsi transitif. Fungsi transitif. Apakah dia kebergantungan fungsi transitif? Iaitu apabila atribut bukan kunci bergantung kepada atribut bukan kunci juga. ID pemilik bukan kunci prima. Tapi nama pemilik bergantung kepada ID pemilik. Kalau tak ada ID pemilik, tak tahu nama pemilik dia siapa ya. Okey? Sebab ID pemilik ni pula dia bergantung kepada nombor rumah. Jadi rumah ini okey, siapa punya. Okey? Kat sini telah berlaku kebergantungan fungsi transitif. So kita kena hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Sebab tu kita kena buat penormalan ke peringkat 3NF. Okey, jadi macam mana nak buat penormalan ke peringkat 3NF? Jadual ini kita kena pecahkan dia. Jadual yang lain tu kita dah tak payah buat apa-apa. Sebab tu bila guna Excel ni ataupun guna komputer dia lebih mudah. Bila kita nak bawa pergi kepada 3NF, okey, 3NF,
kita hanya copy saja jadual. Mana 3NF? Oh, 3NF belah sini. Okey. 3NF belah sini ya. 3NF muka surat 69 kalau pada buku awak. Jadi, okey. Cikgu copy je yang ini. Sewaan. Semua ni cikgu copy. Okey. Klien pun boleh ni. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, cikgu copy. Lepas tu daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik ke bawah. Okey, cikgu paste. Dah pun siap. Cuma ini kita besarkan sikit. Okey. So, 3NF 2 jadual dah siap. Tinggal lagi 2. Mana datang 2? Kan dekat 2NF tu ada 3 saja. Inilah dia disebabkan kita nak hapuskan kebergantungan fungsi transitif, maka jadual rumah ini kita pecahkan daripada pemilik dia. So kita buat 2, iaitu jadual tu dia jadi jadual rumah dan jadual pemilik. Okey, pemilik dia tak duduk lagi dekat rumah. Okey, cuma ID dia saja. Okey, dia duduk. So, kita bawa nombor rumah sampai ID pemilik ni, 3 lajur ni kita bawa, kita copy, kita bawa pergi sini. Okey, kita paste. Nampak? Kenapa 3 sahaja? Okey, yang ini kita tak nak. So, kita buang. Okey, kita guna no border. Lepas tu yang tepi ni pula. Okey, ni tak apa sampai bawah pun. Kita letak border dia belah tepi right border. Okey. Kenapa kita bawa 3 ini? Okey, sebab nombor rumah dekat sini dia jadi kunci prima, tapi ID pemilik dekat sini dia jadi kunci asing. Okey, sebab apa? Sebab bila kita dah buat jadual pemilik, kita ada ID pemilik dan nama pemilik ni. Tapi cikgu copy 2 je lah sebab bawah tu Kamal W93 tu sama. Okey, copy. Kita bawa pergi sini. Pastekan. Nampak? So, kita ada satu lagi jadual iaitu jadual pemilik di mana ID pemilik ini dia jadi kunci prima. Okey. Jadi kita gariskan. Okey. Dan ID pemilik dekat sini adalah kunci asing sebab kita nak hubungkan antara jadual rumah dengan jadual pemilik. Okey, maka siaplah kita punya penormalan hingga peringkat 3NF. Jadi kat sini kita pun tulis. Okey, jadual telah ternormal. Apa maksud ternormal? Okey, maksudnya tiada lagi. Okey, kita tak ada apa? Kelewahan data tak ada. Lepas tu tak ada lagi ni, boleh tukar, boleh copy, letak belah bawah, Ctrl V. Tiada lagi apa? Tiada lagi kebergantungan fungsi separa dan transitif. Okey. Semua kunci, semua atribut telah bergantung sepenuhnya kepada kunci prima dalam setiap jadual. Jadi ini maksudnya apa? Kebergantungan fungsi sepenuh telah pun tercapai. Okey. Nampak dekat sini? Dia mudah saja. Bila kita guna komputer, kita nak transfer daripada 1NF, 1NF saja kita banyak menaik-naik.
bila kita bawa ke 2NF, kita dah boleh start copy paste. Okay, tapi kita kena tahu nak copy dan nak paste kat mana. Okay, bila kita bawa kepada 3NF, kita pun copy paste juga lagi. Okay, so sekarang semua jadual telah pun ternormal. Okay, jadi daripada, ni ya seterusnya ya, muka surat berapa ni? Ke surat 70. Daripada jadual 3NF ini, kita kena transfer kepada ERD lah. Okay. Bila data normal barulah kita transfer kepada ERD. Biasanya kita buat dulu ERD ni tapi lebih mudah. Kalau daripada lepas kita dah berjaya normalkan, okay, baru kita buat ERD-nya. Bermaksud dekat sini kita ada berapa jadual. Nak tengok berapa jadual, tengok pada yang 3NF. 3NF kita ada 4 jadual iaitu sewaan, klien, rumah, pemilik. Okey. Mana satu kita nak buat dulu? Okey, pertama sekali yang mana kita nak buat dulu? Kalau kita tak tahu, kita buat sewaan ini disebabkan dia ada 2 kunci prima, maka dia adalah jadual komposit. Okey, tengok kat sini. Bila kita nak buat ERD, kat manakah dia jadual komposit terletak? Jadual komposit terletak pada hubungan yang ada atribut ni. Okey, hubungan yang ada atribut yang ini adalah jadual komposit. Okey, dia sepatutnya kalau hubungan tu okey dia jadi jadual juga, entiti juga, dia kena ada bentuk macam ni kat luar dia. Okey, bentuk macam ni ya. Sekejap. Bentuk gini. Bentuk gini kat luar dia. Okey. So awak boleh tambahkan. Jadi bila kita nak letak, maksudnya kat sini apa? Sewa lah ya. Sewa. Sewa atau sewaan ya. Sebab dia punya hubungannya ialah menyewa. Okey? Ataupun sewa. Tapi kita dah jadikan dia jadual sewaan. So tak apalah. Kita boleh letak sewaan ataupun sewa. Okey. Jadi siapa yang sewa apa? Mestilah kat sini klien lah. Tengok kat sini. Mestilah klien sewa rumah. So kita pun letak sini klien dia sewa rumah. Okey. Jadi kita masukkanlah ni klien, atribut dia ada apa? Ada ID klien dan nama klien. So kita pun buatlah. Kalau yang mana kunci prima kita tekan underline ya. Tekan underline. ID klien ya. Mana tadi? Yang ni. Copy pun boleh. Copy. Letak kat sini, Ctrl V. Tapi dia tak ada garis, maka kita highlightkan, lepas tu kita tekan underline. Garis tak dia. Kalau kita letak warna biru mungkin lagi nampak. Okey, Okey, lepas tu yang kedua ialah nama klien ke apa tadi? Nama klien, boleh je copy daripada sini, copy. Bawa pergi sini, kita paste ya. Nama klien. Okey, panjang. Okey, lepas tu yang ini pula apa dia? Okey, kita rumah dulu. Tengok dulu rumah. Okey, rumah kita ada nombor rumah, harga sewa. So ada 2. Kenapa ada 2 sedangkan kita ada 3? Ingat, ID pemilik dekat sini ialah kunci asing. Dan kunci asing tidak perlu ditunjukkan dalam ERD. Okey, so kita pun rumah ialah kita ada no rumah. Ya, cikgu kecilkan lah. Kecilkan dia punya font.
Oh, makin besar pula. No. Rumah. Satu lagi ialah kat sini harga sewa. Okey, boleh juga kecilkan font dia ya. Nak bagi dia masuk. Okey. Okey, so yang belum kat sini ialah apa yang ni? Yang ni apa? Yang ni ialah pemilik. Mestilah rumah, pemilik. Apa yang ni hubungan dia? Ada. Ini pemilik. Okey, pemilik, ID pemilik dengan nama pemilik. Copy. Paste. Okey, kecilkan. Lepas tu yang ini pula nama pemilik. Copy. Cikgu pergi kat sini, cikgu tekan paste. Okey, tak muat, kita highlight. Lepas tu kita kecilkan. Okey, dah muat dah. Yang mana yang belum? Sewaan. Okey, kita tengok pula dekat jadual sewaan. Okey, pada jadual sewaan kita ada 4 atribut iaitu ID klien, nombor rumah, tarikh mula, tarikh akhir. Okey, cikgu nak bagi tahu, okey, apabila kita transfer jadual sewaan kepada ERD, ID klien dengan nombor rumah kita dah tak payah tulis dekat atribut dia dah sebab dia ambil daripada ni ID klien daripada jadual klien, nombor rumah daripada jadual rumah. So sebab tu awak nampak dekat sini dekat sewaan ni cuma ada 2 sahaja. Okey, sebenarnya okey entiti sewaan ni dia menghubungkan antara klien, jadual klien dengan jadual rumah melalui ID klien dan nombor rumah. Ni nombor rumah lupa nak garis. Okey, jadi ID klien dengan nombor rumah, ni ID klien nombor rumah kita dah tak payah tulis. Kita cuma ambil tarikh mula, T mula dengan T akhir saja. So dekat sini T mula, lepas tu T akhir. Okey, maka semua entiti dan atribut kita dah masukkan. Jangan lupa untuk menulis kekardinalan. Okey, dekat sini cikgu tak letakkan ruang untuk tulis kekardinalan. Awak boleh insert. Okey, insert guna apa? Insert, ambil lepas tu kat ujung tu ada teks. Okey, sekejap ya. Cikgu besarkan dulu kat sini biar nampak bahagian tu. Okey, ni atas tu ada teks. Tekan, ambil text box. Lepas tu awak letaklah. Maksudnya kat mana? Okey, antara klien dengan sewaan. Satu klien boleh sewa, boleh sewa banyak ke, boleh sewa sikit. Satu klien dia boleh sewa banyak ke, sewa sikit. Mestilah dia boleh sewa rumah. Banyak kan? Many. Kat bawah pula dia keluar. Atas. Okey. Huruf besar ya. Okey, satu rumah boleh disewa oleh banyak klien ke? Satu klien saja. Kalau tengok kat sini, satu rumah. Satu rumah, okey. Mana satu rumah ni? P043. Yang ni P043. 2 orang dah sewa dia. Jadi satu rumah boleh disewa oleh banyak klien juga. So, kita copy ni. Sorry, hide. Ni kita copy. Lepas tu kita paste. Yang ni kita bawa pergi sini. Yang ni tu. Yang ni kita tukar jadi N lah. Tukar jadi N. Okey. Satu rumah ada
Banyak pemilik ke satu pemilik? Satu pemilik ada satu rumah aja ke ada banyak rumah? Jadi kat sini satu rumah dimiliki oleh satu pemilik. Satu pemilik memiliki banyak rumah. Boleh kan? Satu orang tu beli banyak rumah, boleh tak? Boleh. Satu rumah beli ramai-ramai boleh? Dia kalau yang nyata dia, kalau suami isteri dia boleh, tapi nama bersama dikira satu nama jugalah. Maksudnya gabung suami isteri. Tapi maksudnya ada, kita katakan satu rumah tu pemilik dia satu je. Sebab tu kalau kat sini kita nampak jadual dia, ni pemilik dia nama dia Saleh aja, bukannya Saleh dan Ayu, Kamal dan apa, bukan kan? So kita katakan satu rumah, okey, ada satu pemilik. Satu pemilik. Jadi kita buat kat sini apa? Ctrl V tadi. Satu rumah ada satu pemilik. Okey, Ctrl V lagi. Alamak, hilang pula dia letak kat mana V-nya. Copy. Paste. Satu pemilik ada banyak rumah. Okey, so kita punya kekardinalan sini dengan sini, sini dengan sini dah selesai. Okey, yang ini memang dah tentulah many to many. Sebab tu dah dia wujudnya apa? Wujud jadual komposit. Okey, yang ini pula ialah one to many. Okey, jadi kita hanya hubungkan antara jadual pemilik dengan jadual rumah dengan kunci asing sahaja. Nampak tu? Kunci asing ID pemilik tu. Okey, so selesai kita punya ERD. Okey, bila selesai ERD kita, tengok pula muka surat yang ini pula kan. Yang ni senaraikan semua entiti dan atribut. Masalahnya ada 3 saja, sedangkan kita ada 4. Sebab tu cikgu sediakan kat sini untuk tulis jawapan dia. Jadi macam mana kita nak bina jadual sama macam dia ni? Kita ada 1, 2 lajur, 1, 2, 3, 4 baris. Jadi kalau dekat sini senang je nak bina jadualnya. Kita highlightkan. Okey, 1, 2, 4. Okey, sama kan? Sekejap. Ni. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So 2 darab 4 ya. Jadi kat sini kita buat macam ni. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu kita sekejap ya. Kita letak ni all border. Okey. Tapi nanti yang ini kita kena tarik. Kita kena tarik pula dan dia akan efek yang atas. So cikgu undo balik. Okey, kita nak bagi besar benda Allah ni. Okey, 1, 2, 3, 4 tu dah betul. Tapi biar ruang tu besar, kita buat macam ni lah. Sampai hujung tu. Okey, lepas tu kita gunakan yang ini. Inilah outside border dulu. Okey, lepas tu dua ni kita highlight kan. Betul tak dua ni? Cuba tengok balik kat sebelah. Betul lah. Sini satu entity, satu attribute. Salah satu pun boleh. Kita highlightkan bahagian ni saja pun boleh. Lepas tu kita ambil yang ni, belah atas tu kita ambil yang belah kanan, right border. Okey, nampak? Sini dah ada. Okey, tapi belah atas ni kita belum. Belah atas ni kita highlightkan juga. Ni, lepas tu kita pilihkan belah bawah. Bottom border. So nampak tak? Kita punya dah ada border. Jadi kat sini apa? Entity dengan attribute. Kejap cikgu kecilkan ya. Bagi boleh nampak sebelah-sebelah. Entity. Okey. Entity. Ini pula attribute.
attribute. So 2 ni kita boleh highlightkan. Kita boleh letak warna. Macam tu. So kita ada berapa entiti? Dalam ni ada 3 kan? Kejap. Patutnya ada 4. Jadi kita gunakan yang ni all border. Alamak, salah pula. Yang ni pula. Kita ambil no border. Tapi okey, yang ni kita letak outside border. Okey, nampak? Garis ni pula tak ada. Garis dia pula tak ada ya. Garis macam ni kan? Tak ada kan? Dah terhapus pula. Okey, tak apa. Kita guna satu-satu. Yang ni ataupun sebenarnya kita boleh guna lukis tak kat sini? Kita letak bawah bottom border. Ini bottom border. Ini bottom border. Okey, yang atas ni top border. Yang ini pula adalah belah ni right border ya. Okey, so semua dah kecuali yang ini. Yang ini kita buang dia punya right border. Muncul juga. Tak apa. Kalau cikgu buang semua habis border dia. Kita patutnya boleh guna ni line color. Draw border. Okey, sekejap. Cikgu highlightkan yang ini. Cikgu buang dia punya border dia. No border. Sekarang cikgu nak guna mana tadi? Yang ni cikgu guna yang ni lah. Draw border ya. Draw border. Cikgu draw lah. Ni lagi senang kita boleh draw. Ni pula dah terdraw lah pula. Tak apalah, biar dia. Nanti boleh betulkan. Okey, so sekarang kita tekanlah mana-mana dulu. Dia masih lagi. Panaskan oven. Jom. Hilang pula border dia. Draw border. Dia terdraw kat tepi-tepi. Okey, sekejap ya. Jadi kita masukkan entiti yang pertama ialah entiti apa? Client. Huruf besar. Yang kedua ialah rumah. Yang ketiga ialah pemilik. Yang keempat ialah pemilik. Yang keempat ialah sewaan. Okey, jadi kita masukkanlah attribute dekat sini ialah apa? Semua entiti tu kita masukkan dekat dalam ni ya. Okey, attribute client ialah ID. ID client dan nama client. Ambil je daripada situ. Rumah kita ada, tengok daripada sini ya. No rumah. Lepas tu kita ada harga sewa. Okey, betul tak? Pemilik pula kita ada ID pemilik dan kita ada nama pemilik. Akhir sekali sewaan. Sewaan ni kita kena masukkan semualah. ID client. Lepas tu koma, no, rumah. Lepas tu kita ada T mula dan T akhir. Akhir ya. Okey. Lepas tu skema hubungan macam yang kita buat lah. So kita boleh copy ni. Semua isi dia kita boleh copy. Kita boleh bawa kat sini lah. 1NF tu kita cuma ada satu saja. Kita cuma ada jadual sewaan. Okey, tak apa. Cikgu copy dulu. Ctrl V, tapi nama dia bukan client tapi namanya ialah sewaan.
Sewaan. Ingat ya, cara kita nak tulis tu kan. Jangan lupa kan kita guna apa? Okey, lepas tu nama klien, nombor rumah, tarikh mula, tarikh akhir. Nama klien, so nombor rumah, harga sewa, kopi. Okey, Ctrl V. Tadi rasa cikgu dah copy. Copy. Pergi dekat sini. Oh, tak boleh lah. Kena type ya. Tak apa, kita type lah. Nombor rumah, harga sewa, semualah ya. ID pemilik, apa lagi? Dia kita tengok balik yang dekat 1NF. Semua yang ada tu, ni semua ni, itulah dia. Itulah dia punya apa tu? Ataupun kita boleh copy macam ni. Copy, kita boleh letak kat sini. Okay, ya. Paste. Gitu kan. Ini jadi sini dia adalah apa tu? Sewaan. Okey, untuk 2NF kita tengok 2NF. 2NF. Mana 2NF? Okey, 2NF dia ada 3. Dia ada 3 ya. So sewaan. Kita copy, kita bawa pergi sini. Paste. Okey, lepas tu klien, copy. Kita bawa pergi sini. Paste. Lepas tu yang ketiga kita ada rumah. Nombor rumah. Okey, copy. Kita bawa pergi sini. Okey, jadi yang ini adalah apa? Klien. Sorry. Ni rumah. Ni sewa. Sewaan ke atau sewa macam tu kan? Ni klien. Ini rumah. Okay. Kita kena ingat dekat sini kita kena tulis apa? AP. Ni. AP. KA. Ini pun sama. Kita kena tulis dia. AP. Tutup, buka balik KA sebab dia adalah kunci prima dan kunci asing dalam masa yang sama ataupun KK ya. Okey, ini pun sama. KP KA. Okey, ini copy pergi dekat sebelah dia. Paste. Jadi ya. So yang ini dia adalah apa? AP. Yang ini pula dia adalah AP. Okey. Dah. Okey, 3NF. 3NF ni kita copy je daripada sini semua dulu. Okey, copy. Bawa pergi sini, kita pastekan. Okey, tapi yang ini kita kena delete dia, delete. Tak adalah. Jadi yang ini dia putih. Dia tak ada apa tu? Dia putih ya, dia tak ada kuning. Okey. Sebab apa? Sebab kita ada satu lagi jadual. Tengok dekat yang ketiga lah ni ya. Yang ketiga iaitu pemilik. Pemilik. Okey. Pemilik. Okey, so
pemilik tu ada apa? Ada ni lah. ID pemilik, nama pemilik kita copy. Kita bawa pergi sini lah. Paste. Okey. Di mana pemilik tu adalah KP. Dan dekat rumah tu ada ID pemilik. ID pemilik ni adalah KA, iaitu kunci asing. Okey. So kita dah selesai lah. Sampai muka surat 71 kita dah buat skema hubungan daripada penormalan data yang kita buat. So memang dia ambil masa nak buat benda ni ya. Okey. Faham tak setakat ni penormalan yang kita belajar? Boleh faham tak? Belajar? Ada lagi ke tak ni? Kan cikgu dah cakap seorang-seorang. Ya, ada. Okey, sekarang cikgu nak awak tulis dekat chat. Semua orang tulis dekat chat. Tuliskan sama ada awak faham ataupun tak faham. Okey, lepas tu cikgu nak awak tulis adakah awak boleh buat tanpa bimbingan cikgu soalan seterusnya ya. Tuliskan. Okey. Sekarang semua orang tulis dekat chat. Kita tengok ada tak awak dah tulis. Tak ada ni. Cepat semua orang tulis. Faham ke tak faham? Danish Akmal kata faham. Okey, yang lain? Yang lain kenapa tak tulis? Semua orang ada chat kan? Okey, kalau tak faham bagi tahu ya. Kalau tak faham bagi tahu kalau tak faham. Okey, setakat ni yang tulis semuanya faham. Betul ke tak ni? Okeylah, cikgu anggap awak tulis apa yang awak rasa. Kalau awak betul tak faham, awak bagi tahu tak faham ya. Tu fahash tu apa pula tu syuhada. Lagi mana? Ni baru berapa orang aja yang tulis. Tolong semua orang tuliskan. Okey. Dan awak punya PBD ialah ni kan. Yang cikgu bagi tu sebelah dia ialah muka surat soalan 7 tu. Tab belah bawah tu ada soalan 6 yang kita buat tadi. Save kan tadi tu. Okey, save kan. Lepas tu soalan 7. Soalan 7 ni yang awak nak kena buat sendiri dan cikgu akan nilai awak faham ke tak faham. Jadi soalan 7 ni yang awak nak kena hantar dekat dalam GC. Cikgu bagi masa sehingga hari Ahad lah sebab hari Isnin kita akan tengok siapa yang jawab betul ke tak betul. Kita akan bincang jawapan dia. Semua orang kena buat sebab ini adalah PBD. Okey. Macam cikgu cakap tadi, macam mana cara dia kita nak jadikan dia PDF. Okey, selepas awak dah jawab, nanti awak dah jawab lah ya. Sekarang ni cikgu bagi contoh yang cikgu punya soalan 6 lah. Sebab dah berjawab, nanti awak buat untuk yang soalan 7 tu, bila nak hantar jadikan PDF dulu supaya tak ada orang boleh editkan. Okey, awak pergi dekat awak punya file tu. Awak pergi dekat file, lepas tu awak save as Adobe PDF. Biasanya kalau awak gunakan Microsoft Office yang 2016 ke atas tu, semuanya dia ada save as PDF ya. Okey, awak klik dekat situ save as PDF. Okey, tunjuklah, maksudnya tadi patutnya awak soalan 7 kan. Ni disebabkan kita dah jawab soalan 6, cikgu bagi tunjuk contoh soalan 6 aje lah. So, yang kita nak transfer kepada PDF ialah soalan 6. Okey. Untuk yang ni lah yang kita dah jawab. Nanti awak buat untuk soalan 7 lah ya. Awak boleh lepas tu awak boleh add lah soalan 7 pun awak tu. Tekan add kat sini. Lepas tu actual size lah ataupun kalau awak nak bagi dia jadi satu muka surat, senang kan? Satu muka surat walaupun kecil tak apa, cikgu boleh besarkan. So awak tekan yang ini ya. Fit worksheet to a single page. Tadi tu banyak-banyak tu semua kita nak dia jadi satu muka surat je. So tekan yang ini, lepas tu tekan convert to PDF. Lepas tu bagi nama lah. Okay.
Biasanya kalau awak bagi nama yang sama, soalan 6 ya. 6 tu delete. Ini untuk 6 ya. 6 sahaja. Okey. Ni jawapan lah. Dia dah bukan template lagi. Dia dah jadi jawapan. Letaklah nama awak ni kat depan. Siapa? Contohnya Syuhada. Okey, contoh ya. Ini cikgu letak lah nama cikgu. So, lepas tu pastikan belah bawah dia save as type tu ialah PDF file. Pilihlah dekat tempat mana awak nak simpan folder tu. Okey, simpan dekat mana? Dekat folder yang awak senang nak cari. Lepas tu awak tekan save. Okey, dia nanti akan convert kepada PDF ya. Lepas dia convert kepada PDF, kalau awak ada PDF viewer, apa-apa jenis PDF lah, dia akan terus tunjukkanlah buka awak punya file PDF. So, kat sini awak tengok dia semuanya dah jadi satu muka surat saja. Kecil tak apa, cikgu boleh besarkan macam ni. Nampak? Yang tadi kita banyak muka surat tadi tu, kita dah jadi satu muka surat, jadi senanglah. Okey, bila cikgu nak papar, cikgu buka satu muka surat ni saja. Okey, nampak? So awak hantar yang file PDF ini ke dalam GC. Okey ya? Memang cikgu ambil masa lama sikit hari ni. Sebab nak tunjuk perkara ni. Benda ni nanti sekarang bila kita nak buat kerja khusus, semua pun kita akan apply. Okey, ada soalan tak setakat ni? Semua orang dah tulis ke dekat chat? Cikgu tengok ni sampai dekat Syuhada je. Yang lain ni apa cerita? Yang lain ni cikgu tak tahulah yang tak masuk ni semua ni macam mana ya. Okey. Yang dah tuliskan ni, kalau betul dia faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, okey, boleh bagi tahu. Boleh nanti kita tengok lagi soalan, insya-Allah boleh lagi faham ya. Okey. Setakat ni ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu nak akhiri kelas kita ni. Diam tu tak ada ya? Betul ya? Laila hari ni senyap je? Okey, nanti awak buat ke semuanya tengah khusyuk buat soalan 7. Okey? Kalau dah tak ada, kita akhiri kelas hari ni. Okey, dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, itu saja kelas kita. Terima kasih sebab datang kelas hari ini. Jangan lupa isi kehadiran. Lepas tu PBD tu hantar dekat GC, ruangannya cikgu dah sediakan. Okey, nanti cikgu tunjukkan semula dekat dalam grup. Sehingga hari Ahad ya. Mesti sebelum pagi Isnin tu mesti dah hantar lah sebab cikgu ambil markah ni. Markah untuk PBD. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, sama Fiza. Hello. Sekejap saya nak kena stop kat sini sebelum. Okey. Tak tahulah 1 jam 30 minit. Lama tu. Betul-betul. Lama lebih daripada pukul 1. 1 jam 30. Tak habis lagi ke? Oh, lupa nak end broadcast. Kafida, Ya. apa tu berasap kepala dia orang? Tapi tak apalah buat. Tak apa, simpan aja rekod dia nanti. Apa tu, nanti share dekat 4G dia punya Excel tu boleh? Oh, boleh. Tapi kan dah ada dah tu, saya letak dekat 4F tu, Zila boleh je forward dekat dia orang. Oh, boleh ya? Boleh. Edit dia. Sebab yang apa tu, yang dekat 4F tu saya bagi tadi sebelum dia orang tu, yang itu dia ni apa tu nama, belum isi lagi. Jadi nanti Zila bolehlah buat sekali dengan dia orang. Betul tu dek. Bolehlah nanti. Tapi dah itu yang saya buat macam semalam kan, cuma akak tambah kebergantungan apa semua tu kan. Yang tu memang dia ada dekat dalam buku tu. Bukan saya tambah, memang dia ada. So memang terus letak je. Okey lah, tak apa. Tu baca tak Irfan tu, nenek dia meninggal. Oh, Irfan mana ni? 4F.
Oh, okey. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ramai yang ini pun tengok ada Fahmi, bos Fahmi kena COVID. Okey. Tapi hari Okey lah. ni tak macam 4G semalam kan ramai kan sebab dia orang mak ayah dia dah ada. Hari ni 4F ni tak ada lagi. Puan Wi belum buat lagi. So masih sikit lah. Padahal tengah hari juga. Tengah hari macam tu, Yelah. pagi pun macam tu. Dia orang pun cakap pagi dia orang buat online tapi ni dah 11.30 kan? Itulah. Itulah Okey tak lah. apalah. Okay, bye. Terima kasih. Salam.